Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul aliyyul azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa la yuhibbu wa la yu'ti al-imana illa man yuhibbu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm al-yawmul 'afiyah wa jaa asy-syamsu min matla'iha. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Jazakallahu khairan. Terima kasih pengacara majlis pada malam ini, Tuan Haji Zakaria, ataupun dikenali sebagai nama TikToknya Pak Ya. Yang saya hormati pengurusi Masjid Al-Badar, Tuan Imam, Tuan Bilal, keseluruhan pegawai syarak, ahli jatan kuasa pihak pengurusan masjid, keseluruhan pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik kakak yang saya hormati sekalian. Apa khabar orang Langgak? Sihat nah? Alhamdulillah. Kali kedua saya hadir ke Masjid Al-Badar. Seingat saya 2 kali lah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak ingat, mana tuan-tuan yang tak datang kali pertama tu. Dan alhamdulillah pada malam ni dapat kita bersua muka, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama-sama sebentar. Di saat kita menunggu masuknya solat fardu Isya, kita masukkan hidup kita ini dengan mutiara-mutiara ilmu, dan kita duduk dalam satu taman yang cukup hebat. Kata Nabi, taman-taman syurga. Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang duduk dalam satu majlis ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, iaitulah Allah Ta'ala akan mempermudahkan jalan kita ini untuk masuk menuju ke arah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ini kita bertemu sekali lagi di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kepala sakit sikit, makan durian banyak. Musim durian. PKP hari tu saya balik di Kampung Paya, tolong pak menakan dengan mak menakan sodok pokok, apa kenama, pokok getah. Depa dok tolak pokok getah, depa pi jual. Rupanya kami tanam pokok musangking 400 pokok. Lepas 4 tahun, pengsan berdiri makan durian pula tuan-tuan. Musangking, duri hitam, tupai king, macam-macam tuan-tuan. Sekarang macam. Tak lama lagi keluar lagi biawak king, tak tahulah tuan-tuan. Macam semua nak claim dia punya king tuan-tuan. Jangan king kong udah lah.
Dan alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan keberadaan kita ini mengundang rahmat Allah. Satu lagi, Nabi sebut, siapa yang pulang daripada menunaikan majlis ilmu, setiap jalan, setiap lorong yang dia lalu selepas ini akan terpancarnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya duduk di Kedah ni dah 4 hari lah. Bermula pada hari Khamis. Khamis baru sampai sini, Jumaat, Sabtu, Ahad. Esok pulang ke negeri Melaka dan hari Selasa flight pergi ke negeri Sarawak. Saya pusing cuti sekolah ni, habis balik daripada Sarawak, terus program di Cameron Highland 2 hari. Habis Cameron Highland di Taiping 1 hari, kemudian singgah sebentar di Kedah, dropkan family di Kedah, patah balik ke Melaka, program di Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, termasuk Pahang. Habis kemudian sampai balik hari Khamis datang ke sini semula. Jadi tekak tu hari-hari bercakap. Tekak kena pula dengan durian Terengganu, durian setiap negeri saya pergi, saya akan cari buah durian. Tak boleh lawan durian Kampung Payur sedap tuan-tuan. Dan alhamdulillah tuan-tuan, malam ini kita bertemu dalam rumah Allah dengan satu hati. Dengan kerelaan dan keikhlasan kita kepada Allah. Tidak ada amalan yang lebih hebat, sebesar mana amalan yang kita buat, sekecil mana sekalipun amal yang kita buat. Kata ulama, jangan tinggalkan satu perkara, nama dia ikhlas kepada Allah. Walaupun kita derma hanya 10 sen dalam rumah Allah, tapi kalau kita ikhlas di sisi Allah itu lebih baik daripada kita derma 500 dalam keadaan kita riak dan sombong sesama manusia kepada Allah. Apatah lagi tuan-tuan, tak ada manfaat. Jadi alhamdulillah malam ini kita ikhlaskan diri kita. Kata Dr. Karim Zaidan, syarat amalan yang cukup hebat diterima oleh Allah, dia melalui 3 perkara. Yang pertama, dia buat amal soleh itu mengikut Quran dan Sunnah. 1. Yang kedua, dia mengikut adanya ilmu sebelum melakukan amal ibadah. Yang ketiga, dia ikhlas kepada Allah. Setiap amalan yang kita buat, puasa ke, zakat ke, sedekah ke, Quran ke, apa saja amalan kita tuan-tuan, dia melalui 3 perkara asas ini, insya-Allah amal-amal soleh kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita tak ada tajuk. Pak Ya hantar poster tajuk umum. Saya pun nak cerita apa tajuk umum. Nak cerita pasal PRN tak lama lagi pun boleh juga. Tapi itu biar orang lain yang cerita tuan-tuan. Malam ni kita nak membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadis yang cukup penting, iaitulah berkaitan dengan manusia yang paling dicintai dan paling bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni tuan-tuan, kita lihat hadis yang cukup menarik untuk kita bicarakan pada malam ini, iaitulah daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia seorang sahabat Nabi. Dia ni dijamin ahli syurga Allah, Sayyidina Umar. Ada 4 orang sahabat Nabi yang terkenal yang memimpin Khulafa Ar-Rashidin, ada 4 orang. Selepas kewafatan Nabi, yang pertama siapa dia tuan-tuan? Sayyidina Abu Jahal. Jangan main-main tuan-tuan, Abu Bakar. Dia asal Abu je tuan-tuan, dia sebut mana yang boleh. Kan? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, dia memerintah umat Islam 2 tahun lebih. Kemudian dia wafat. Diganti pentadbiran selepas itu Sayyidina Umar Al-Khattab. Lama, 10 tahun. Bila memerintah selama 10 tahun, banyak perubahan yang dia boleh buat. Tak pelik. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Umar telah berjaya mengubah peta dunia Islam. Pasal apa? Sebab dia pemerintahan dia 10 tahun, 1. Yang kedua, punya integriti Sayyidina Umar dalam pemerintahan dia.
Dan Sayyidina Umar inilah yang berjaya, orang pertama yang berjaya merampas semula Baitul Maqdis daripada orang kafir. Pada zaman Umar lah yang berjaya menewaskan tentera yang terkuat di dunia waktu itu, iaitulah tentera Rom dan Parsi. Umar berjaya menewaskan Rom dan Parsi dan merampas Baitul Maqdis daripada orang bukan Islam. Habis Sayyidina Umar wafat, diganti pentadbiran. Selepas itu Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia mati, dia wafat dalam semayang. Tengah semayang, orang tikam dia daripada belakang. Orang bukan Islam, orang kafir, dia berpura-pura solat bersama dengan orang Islam, berpura-pura jadi orang Islam. Sayyidina Umar tengah semayang, dia ambil pisau, dia bawa pisau dalam semayang. Tiba-tiba tengah-tengah semayang tu, dia tikam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun jatuh ke bawah. Umar pun jatuh, Umar pun tanya sahabat, siapa yang tikam aku, sama ada Muslim ataupun tidak? Kata sahabat lain, dia kata, ya Umar, bukan Islam. Tersenyum Sayyidina Umar. Senyum dia. Sebab apa? Yang tikam dia bukan orang Islam. Wafat Sayyidina Umar, diganti Osman. Osman pun wafat ketika melakukan amal ibadah. Sayyidina Osman sedang membaca Quran, ditikamnya Sayyidina Osman kena tikam ketika membaca Quran. Dan sekarang ini tak silap saya, di Turki kalau tak silap saya, masih lagi ada Al-Quran yang ada darah Sayyidina Osman disimpan. Hari ini ada lagi. Wafat Sayyidina Osman diganti oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ini Khulafa Ar-Rashidin. 4 orang dijamin syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dipanggil sebagai zaman sahabat. Selepas zaman Rasulullah, zaman sahabat. Habis selepas zaman sahabat memerintah, Khulafa Ar-Rashidin dipanggil zaman tabi'in. Zaman tabi'in adalah zaman, kemudian bawah zaman tabi'in dipanggil tabi'in. Itulah zaman kerajaan Abbasiyah, zaman kerajaan Umayyah. Zaman kerajaan Umayyah dulu diasaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kerajaan Umayyah terbina dan terdiri selama 92 tahun yang diketuai oleh 14 orang khalifah, antara pemimpin-pemimpin yang cukup terkenal. Dan zaman Umayyah lah, pentadbiran Umayyah lah, ketika itu lahirlah ulama-ulama mazhab. Ketika itu dilahirkan, antaranya Imam Syafi'i, antaranya Imam Malik, antaranya Imam Maliki. Itu mazhab, 4 mazhab yang cukup hebat. Dan habis zaman kerajaan Umayyah, maka terdiri kerajaan Islam yang lama, hampir 500 tahun lebih, dipanggil sebagai kerajaan Abbasiyah, yang diasaskan oleh Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Dia memerintah umat Islam ketika itu. Pemerintahan kerajaan ini 500 tahun lebih, dan pentadbiran diketuai oleh 37 orang khalifah. Dan antara yang cukup terkenal ketika itu Umar bin Abdul Aziz. Ni tokoh-tokoh hebat ni. Ni tuan-tuan biasa dengar lah. Kalau sejarah-sejarah ni tuan-tuan biasa dengar. Dan malam ni kita nak mendengar hadis daripada Khulafa Ar-Rashidin, seorang sahabat Nabi, namanya Umar. Daripada Sayyidina Umar, anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ila Allah wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jal? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ila Allah ta'ala sururun tudkhiluhu 'alal muslim aw takashif anhu qurbatan aw taqdi anhu daynan aw tazrudu anhu ju'an
wali an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi ya'ni masjidal madinati syahra. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan faham? Gaya dengar tu macam faham. Ibu-ibu faham? Kalau faham saya tak baca makna dia. Tak faham? Termasuk yang membaca ni pun kurang juga. Jadi kita baca makna dia sama-sama. Baik tuan-tuan. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, bahawasanya kata dia ada satu orang laki-laki dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yalah Nabi duduk, ada orang dia mai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dekat Nabi, "Wahai Rasulullah, manusia apa yang paling dicintai oleh Allah?" Apa dia manusia yang paling dicintai oleh Allah? Apa dia manusia yang paling Allah Ta'ala suka, paling Allah Ta'ala cinta? Dan amal apa yang dicintai oleh Allah? Dia tanya dua soalan. Apakah manusia yang paling Allah Ta'ala suka dan apa dia amalan yang paling Allah Ta'ala suka? Kata Nabi SAW, Rasulullah pun bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Satu. Adapun amalan, kata Nabi, yang paling Allah Ta'ala suka, yang paling Allah Ta'ala cinta, ialah membuatkan orang Muslim yang lain bahagia. Mengangkat kesusahan daripada orang lain, Allah Ta'ala suka. Dan membayarkan hutangnya atau menghilangkan rasa laparnya, Allah Ta'ala suka orang jenis macam tu. Sungguh, kata Nabi, aku berjalan bersama saudaraku yang Muslim untuk suatu keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di dalam masjid, yakni masjid Nabi SAW selama sebulan penuh. Subhanallah. Dalam hadis ni tuan-tuan, Nabi sebut ada 3 perkara yang Allah Ta'ala suka, yang Nabi suka buat. Yang pertama, apa dia tuan-tuan? Orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain adalah satu perkara yang Allah Ta'ala suka tuan-tuan. Apa dia perkara yang boleh kita memberikan manfaat kepada orang lain? Banyak benda. Sebab itu kalau kita tengok daripada hadis ni, dia ada kaitan dengan satu cabang ilmu fiqh dipanggil sebagai fiqhu aulawiyat. Tuan-tuan pernah dengar? Fiqh aulawiyat. Iaitulah fiqh keutamaan. Penting tuan-tuan fiqh aulawiyat hari ni tuan-tuan. Banyak benda kadang-kadang masyarakat kita bergaduh. Sebab apa? Mereka tidak menguasai fiqh aulawiyat. Mana keutamaan, mana yang terpenting daripada yang penting. Mana yang perlu kita buat daripada perkara yang kita kurang daripada buat. Mana perkara yang kita kena sungguh-sungguh kita amalkan daripada perkara yang biasa-biasa pahala dia. Fiqh aulawiyat dia membicarakan perkara ni. Betul tak? Sebab itu Nabi kata, tuan-tuan, aku lebih rela berjalan dengan seorang Muslim yang lain. Untuk satu keperluan dia, aku lebih rela berjalan dengan orang lain untuk melengkapkan keperluan kawan ni daripada aku beriktikaf di masjid selama sebulan penuh. Sebab apa? Nak menunjukkan ada benda yang lebih penting daripada iktikaf. Dalam keadaan masyarakat kita, ada masyarakat kita yang memerlukan saat-saat ketika itu. Maka Nabi kata, aku lebih rela, aku lengkapkan benda asas yang dia tak cukup daripada aku beriktikaf selama sebulan penuh dalam masjid. Sebab itu fiqh aulawiyat ni tuan-tuan, kalau kita tengok secara asas dia ada 3 asas. Yang pertama, dia ada ilmu dan pemikiran. Antara ilmu dengan pelaksanaan, mana lebih utama? Saya tanya tuan-tuan, antara ilmu dengan pelaksanaan, mana lebih utama? Antara ilmu dengan ibadah, mana lebih penting? Ada orang kata ilmu. Ada orang kata ibadah. Kita tengok mana lebih penting? Sembahyang kita mesti kena ada ilmu.
sebelum sembahyang kita kena belajar cara sembahyang. Ada orang dia tak belajar cara sembahyang, dia terus buat laksanakan solat, maka dia sembahyang tanpa ilmu. Nampak tak kat situ? Tuan-tuan tengok hari ni benda yang celaru tuan-tuan, isu kalimah Allah. Rasa tak? Isu kalimah Allah. Kita secara asas ni tuan-tuan, kita dah guna kalimah Allah itu dah digezekkan kepada orang Islam. Duk tak duk, diam tak diam, mereka pun nak pakai kalimah Allah ni. Dulu mereka tak nak pakai. Hari ni nak pakai pula. Dari situ kita tengok fake aulawiyat. Ada pendapat pula kat situ. Ada yang kata tak apalah, mereka pakai pun dalam Quran pun ada sebut. Ada satu ayat Allah Ta'ala kata, orang-orang kafir bila ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka orang kafir pun menjawab, mereka mengatakan Allah. Mereka guna dalil tu pula. Ada yang kata tak boleh. Kalau orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah hari ini, tuan-tuan, akan huru-hara masyarakat kita. Rasa tak? Anak kita yang baru lahir nak mengenal kepada agama, dia pi masjid, ada alif lam lam ha, dia pi tempat solat, tempat sembahyang, agama lain pun ada pula. Kalimah la ilaha illallah, ada kalimah Allah. Dia kata mana satu? Lah dia kata agama ni sama. Habis terbalik habis tuan-tuan. Ni kita kena mempertahankan penggunaan kalimah Allah hanya untuk orang Islam. Tuan-tuan, antara buat haji dengan buat umrah, mana lebih utama? Itu fake keutamaan lah dia ajar kita. Ada yang kata kita kena haji dululah. Sebab kita duit dah ada, kita buat haji. Dan syarat haji pula dia mesti ada umrah sekali. Jadi dah ada duit tu, buat haji terus lah. Ada duit kemudian, ada himpun duit, baru buat umrah pula. Umrah sunat. Macam tu. Ada yang kata pula, kita buat umrah dulu. Sebab apa? Nak riki-riki tempat dulu. Pasal tak? Nak riki dulu, riki. Ada duit lebih, 8,000, nak pi haji pun tak dan, duit tak ada. Ada 8,000, pilah Mekah dulu, pi buat umrah dengan niat nak pi tengok tempat, ambil pengalaman. Dengan harapan akan datang duit yang lain, akan simpan, target nak simpan, nak pi buat haji pula. Ada yang kata macam tu pula. Tu nampak fake keutamaan. Antara pergi danok dengan bayar hutang. Mana keutamaan ibu-ibu? Pergi ke danok. Betul ke? Anak nak pi sambung belajar UiTM. Anak memerlukan makan modal lah. Kurang-kurang pun 3-4 ribu. Betul tak? Anak nak pi sambung belajar. Kita duk ada hutang lagi. Mana lebih utama? Nak pi anak hantar belajar ke nak pi bayar hutang tu? Di situ ada fake aulawiyat. Isteri mengandung 2 bulan. Sampai dekat doktor tu kata, puan terpaksa gugurkan kandungan ni sebab ada satu masalah tentang kesihatan puan. Untuk menyelamatkan nyawa puan, anak ni terpaksa digugurkan. Pi hospital pakar, ni pun habaq benda sama, ni pun habaq benda sama. Jadi di situ ada fake keutamaan. Jadi penting rupanya fake keutamaan ni. Tak? Orang akan fikir mana yang lebih utama. Pertama, perkara asas dia yang pertama apa dia tuan-tuan? Ilmu dan pemikiran. Satu. Yang kedua, asas fake aulawiyat apa dia tuan-tuan? Dari segi amalan. Mana yang lebih utama? Kita buat amalan yang lebih banyak manfaat ataupun kita buat amalan yang kurang manfaat? Maka fiqh aulawiyat kata kita utamakan amalan yang banyak manfaat. Antara bersedekah dengan gotong royong ahli pegawai syarak masjid kita buat peringkat kampung gotong royong di Tanah Kubah, dengan bersedekah mana lebih utama?
Di situ ada fiqh aulawiyat. Mana lebih utama? Mana yang lebih banyak manfaat? Tuan-tuan sedekah RM1 dalam tabung untuk gotong royong dan tuan-tuan hadir untuk melaksanakan gotong royong. Agak-agak mana manfaat lebih? Kita hadir gotong royong tu lah. Dapat hidup bermasyarakat, dapat bergaul sesama orang. Betul tak? Itu fiqh aulawiyat dibicarakan benda tu. Dan asas yang ketiga fiqh aulawiyat ni tuan-tuan adalah berkaitan dengan syarak. Antara perkara pokok dengan perkara cabang, mana yang lebih utama? Maka fiqh aulawiyat kata, kita kena utamakan perkara pokok daripada utamakan perkara cabang. Sembahyang dulu subuh. Kunut tak kunut lain cerita. Itu cabang. Ni bergaduh. Tidak. Bergaduh. Duk tahiyat pun, mereka pun bergaduh juga tuan-tuan. Ni kata Sayyidina kena ada. Hak ni kata tak boleh Sayyidina. Aduh. Yang budak-budak kata, kalau boleh main Sayyidina katanya. Hak ni pun masalah juga. Tuan-tuan, pasal nak? Gaduh. Tuan-tuan, semayang tarawih. Kita semayang tarawih, lepas 8 rakaat, ada tazkirah tarawih. Perasan tak? Ada tak? Ada. Mana lebih utama antara tarawih dengan tazkirah tadi? Agak-agak mana pahala lebih? Tuan-tuan rasa pahala lebih yang mana? Dia kata dua-dua lebih. Yalah, yang mana paling lebih? Duduk dalam majlis ilmu wajib ke sunat? Wajib ke sunat? Menuntut ilmu wajib ke sunat? Wajib. Sembahyang tarawih sunat ke wajib? Sunat. Buat dua-dua. Ada orang dia sibuk buat benda sunat, dia tinggalkan pahala wajib. Lepas 8 rakaat, dia tahu ada tazkirah, dia lari tuan-tuan. Habis 8 rakaat, Assalamualaikum. Pak Ya pun bangun. Tak tuan-tuan, tunggu sebentar tuan-tuan. Kita ada penceramah jemputan. Tak lama tuan-tuan, dalam setengah jam. Cerah tuan-tuan, tinggal Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok, Tok Noja. 4 orang tu tinggal. Yang lain semua lari, gostang. Start motor hilang tuan-tuan. Padahal duduk majlis ilmu tu wajib. Semayang sunat, hukum dia sunat muakkad. Mana yang lebih utama? Tuan-tuan tengah semayang, anak kita tengah semayang, ibu-ibu panggil anak tengah semayang. Mana lebih utama? Nak berhenti semayang ke nak pergi dekat mak dia? Mana lebih utama? Jadi fiqh aulawiyat dia membicarakan benda ni. Betul tak? Tuan-tuan duduk di dapur, panggil anak. Tak tahulah anak tu tengah buat apa. Anak tu tengah solat. Along, tolong ibu, Along. Along. Mana Along ni? Mes, Sat. Tolong ibu, Sat. Along tengah semayang. Along tu nak berhenti ke nak terus? Ulama kata tengok semayang pula. Sama ada sunat ke ataupun dia semayang wajib. Kalau semayang sunat, yang mana utama? Mak ke sunat tadi tu? Mak panggil, menyahut panggilan ibu, hukumnya wajib. Semayang sunat tetap sunat. Fiqh aulawiyat kata pergi panggilan mak. Tapi kalau dia sembahyang isyak, mak panggil, wajib dengan wajib pula dah. Mana lebih utama? Dia kata dua-dua ustaz, tengah sembahyang tu boleh menyaut juga katanya. Tu kacau tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap sembahyang. Alhamdulillah. Mana satu pula tuan-tuan. Jadi ulama dia bincangkan pula, tengok keadaan. Kalau suara macam tidak mendesak, maka teruskan solat. Along, tolong mak Sat, mai Sat, tolong ibu ni kat dapur. Kita tengah sembahyang isyak dah nak habis, bismillah. Tak apa habis kan. Tapi kalau suara tu dah macam orang tengah kejar anjing, pergilah, berhentilah sembahyang tu tuan-tuan. Milah Along, tolong ibu saya, ya Allah tolong. Tuan-tuan berhentilah sembahyang tu. Fiqh aulawiyat kata berhenti. Jangan tuan-tuan pergi perhabis. Banyak lagi rakaat. Biar ke dia. Bismillah. Rupanya dapur terbakar tuan-tuan. Nak abak main tu dapur terbakar. Habis-habis tahiyat tengok hangus dapur. Ni tuan-tuan.
pentingnya belajar fiqh aulawiyat. Saya ingat adalah Majid Al-Badar ada dalam ilmu fiqh, ada ustaz dia akan membicarakan fiqh keutamaan. Boleh buka. Tuan-tuan, nanti ustaz mai datang, ustaz fiqh datang, ustaz boleh tanya soalan. Ustaz, yang mana lebih utama ustaz? Hak ni ke hak tu? Hak ni hak tu. Ustaz, insya-Allah tuan-tuan jangan tanya saya. Jangan tanya saya. Tanya ustaz lepas ni. Baik tuan-tuan. Bila kita hidup ni tuan-tuan, kita nak yang terbaik. Kita tak nak sekadar kehidupan kita ini habiskan umur kita tuan-tuan 60, 70 umur kita. Allah Ta'ala bagi Isra lagi 80 tahun. Kita tak nak bukan sekadar umur itu berjalan. Tetapi kita nak manfaat. Al-Imam An-Nawawi dia mati umur 40 tahun. Kitab rujukan Imam An-Nawawi digunakan seluruh pelusuk dunia. Kitab rujukan nak ceritakan manfaatnya. Walaupun umur muda, mati muda, meninggalkan benda yang bermanfaat untuk manusia itu cukup hebat. Al-Imam An-Nawawi. Rasa tak? Ulama-ulama dulu hebat tuan-tuan. Mereka buat kitab ni, pi mengaji, pi Mekah, pi Iraq, pi sana, pi sini. Tuan-tuan, 20 tahun mengaji, baru dapat hasilkan satu kitab. Anak kita duduk dekat UiTM ke kat mana tuan-tuan, buat assignment satu malam siap. Grade 4 flat pula tu. Jangan main-main tuan-tuan. 4 step lah mereka guna. Copy, paste, edit, submit. 4 flat tu. 3.89 pointer. Oh, mak bangga pandainya anak aku, ya Allah. Lah, dia plagiat assignment orang. Ni ulama-ulama dulu mengaji 20 tahun. Macam orang pergi Mekah lah. Pergi Mekah dulu tengok. Arwah atuk saya, Tok Wan saya duk cerita dulu, dia pergi Mekah naik kapal. 6 bulan. 2 bulan pergi, 2 bulan duduk di Mekah, 2 bulan balik. Setengah tahun buat haji. Setengah tahun tuan-tuan. Tu yang alim. Dia pergi naik kapal, dia ikut ulama, dia ikut ustaz-ustaz, tok-tok guru, dia ikut lah. Duduk dalam kapal 2 bulan, duduk mentelaah kitab ni. Kitab hak ni habis, siang malam. Sampai di Mekah, buat ibadah, balik pula 2 bulan pula, duduk mengaji balik. Balik Mekah tuan-tuan, tahu semua benda. Tahu semua benda. Pi azan-azan, imam-imam, pi tolak-tolak lah tuan-tuan. Semua selesai. Sekarang pergi haji makin lama makin singkat. Yang paling singkat tahun lepas. Sampai KLIA, petang kena balik-balik. Hak tu paling singkat setakat ni. Dia pergi scam orang buat ibadah. Hak ni pun tak senonoh tuan-tuan. Pi ambil duit orang. Orang tunggu flight tak ada. Sampai 4 petang duk kecoh KLIA. Perasan tak tu lepas? Ni tu paling singkat lah setakat ni. Rupanya haji ni tuan-tuan lagi bayar mahal, lagi singkat. Allah. Ada seorang artis, saya tak nak sebut nama dia tuan-tuan. Dia pergi buat haji tuan-tuan 2 minggu lah. Seorang 250,000, dia pergi dengan mak dia 500,000 juta. 2 minggu balik dah. Dapat hajah. Rukun semua ikut lah. Nak ceritakan lagi mahal, lagi singkat, kita lagi nak lama duduk di sana. Tu yang sampai saya bawa orang pergi umrah sampai nak mati di Mekah. Doakan saya ustaz mati kat Mekah. Saya kata pakcik tak nak balik Melaka. Tak nak ustaz. Bini pakcik biarkan dia hidup. Dia nak biar bini dia hidup seorang-seorang. Dia nak punya nak mati kat Mekah. Doakan saya ustaz mati kat Mekah, mati kat Mekah. Saya kata, pakcik, Abu Jahal pun mati kat Mekah. Wah, dia kata, mana kubur dia? Saya kata, kejap lagi saya tunjuk. Tak jadi, ustaz, tak yalah mati. Tahu pun, tuan-tuan. Dah tak jadi pula nak mati di Mekah. Dengar Abu Jahal pun mati di Mekah. Macam-macam. Sebab itu, tuan-tuan, kita nak yang terbaik. Dan ibadah yang kita nak bukan sekadar ibadah. Kita nak yang terbaik. Sembahyang kita bukan sekadar solat, kita nak yang terbaik. Sedekah kita bukan sekadar sedekah, tapi kita nak yang terbaik. Nampak tuan-tuan? Antara sedekah dengan zakat, mana utama? Zakat lah, sebab zakat tu wajib. Ada orang rajin sedekah tuan-tuan. Zakat tak nak bayar.
Nampak tak? Macam kawan saya mengaji, ambil master dekat UPSI, tuan-tuan. Duha ni, tuan-tuan, kawan saya dah, tuan-tuan, hebat. Dia ni ustaz. Duha tak pernah tinggal 4 rakaat. Kita ni duha pemalas nak buat. Nak cerita fiqh aulawiyat ni. Duha tak pernah tinggal 4 rakaat. Respect, tuan-tuan. Subuh tak pernah semayang. Punya tak faham fiqh aulawiyat ni. Duha, dia kata aku jaga-jaga pukul 9, duha terus lah. Hak ni jenis bangun akhir ni pun masalah bangun lewat ni. Subuh tak pernah buat, duha tak pernah tinggal. Hak ni pun pening habis, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kata Nabi SAW, amalan yang dicintai oleh Allah, iaitulah orang yang membuat bahagia orang lain itu bahagia. Di saat kita susah, di saat kita sedih, tapi kita boleh buat orang lain gembira, ni Allah tak ada suka, tuan-tuan. Sebab itu, kita ni nak cari sahabat, jadi sahabat seumpama cermin. Pasal tak? Ibu-ibu duduk depan cermin, ibu-ibu buat apa depan cermin? Make up. Ajak tok laki pergi Maidin. Allah, tok laki dah start enjin. Mati enjin pula, tuan-tuan. Punya tak siap, lamanya make up. Lelaki dia tidur macam tu, tuan-tuan. Lama make up duduk depan cermin. Duk kelepek tudung sana, duk kelepek tudung sini, duk tarik-tarik, duk tiup. Waktu. Jadi advance sikit, duk tengok YouTube lah, duk bungkus. Duk pakai apa? Shawl apa nama tu? Shawl. Nak pi market, tuan-tuan, pukul 8 pagi, 4 pagi, start gulung. Jangan main-main, tuan-tuan, pakai shawl lah. Duk gulung-gulung, duduk depan cermin, tercekik. Rimah aku buka pula, tuan-tuan. Bukan senang ni, orang perempuan nak bersiap. Orang lelaki penuh dengan kesabaran, ayah-ayah ni. Betul tak? Saya baru ni bawa isteri pi beli barang. Saya kata pi kat kedai biasa ada kot. Dia kata nak pi kedai shopping juga. Dia kata ada sana kualiti. Saya kata benda je nama sama, harga sama, kualiti tang. Mana tempat. Dia kata tak. Kena pi juga. Allah, tuan-tuan. Dia pi tingkat 3, kita duduk tingkat bawah. Saya tengok kaum lelaki duduk tolak stroller baby, duduk pegang duduk. Saya kata abang tunggu apa? Tunggu bini kat atas. Dia kata kita serupa, tuan-tuan. Punya orang perempuan ni nak buat macam mana? Allah Ta'ala uji. Kita buat orang lain gembira, kita jadilah sahabat seperti cermin. Kita duduk depan cermin, kita menangis depan cermin, dalam cermin pun bersedih. Betul tak? Ke ibu-ibu duduk depan cermin, teriak depan cermin, dalam cermin tu ketawakan kita. Ada, tuan-tuan, jangan bawa pasal. Dia pun sedih. Kita duk angkat tangan, dia pun angkat tangan. Kita pun lap air mata, dia pun lap air mata. Umpama seperti itu, kata cikgu saya, jadilah sahabat seperti cermin. Apa kita buat, dia ikut. Apa kita lalui, dia lalui. Jangan jadi sahabat seperti duit shilling, depan lain, belakang lain. Kenal duit shilling, tuan-tuan? Depan lain, belakang lain. Tuan-tuan, kena ingat satu benda, tuan-tuan. Dalam hidup ni, tak semua orang dia akan suka apa kita buat. Pasal tak? Tak semua orang akan suka apa yang kita buat. Tak semua. Ada orang suka-sukalah, tapi ada hak yang tak suka. Dalam masjid kita ni pun, tuan-tuan, tapi bukan tuan-tuan lah, tak nak cerita. Tempat yang baik sekalipun bukan menjamin perangai yang baik. Kalau hati dia tak ikhlas kepada Allah. Datang masjid, Alhamdulillah. Dalam masjid pula duk bergaduh sesama sendiri. Ada tak? Ada hak jenis kaki komplain. Hak ni pun ada juga. Hak kaki komplain. Ustaz ni tak dengar bunyi pit. Kau duk bercakap. Bila nak berhenti? Tak tahu. Ada komplain. Bukan orang sini, orang tempat lain. Kita duk depan pun salah. Dia mengata. Duk depan konon. Belagak lah tu. Kena juga orang depan. Yang menyandar pun kena. Contohlah. Dia tak dapat tiang. Asal muka dia menyandar. Asal menyandar mesti muka dia. Cuba duduk tegak-tegak depan ustaz tu. Kena juga. Yang ustaz pun kena juga. Dia ni tak perasan jam ni. Dah 8.50 ni.
Dia nak habis pukul berapa tak tahu. Aku ni pergi makan lepas ni pula dah. Kena juga. Sebab apa? Perasaan hati yang kotor. Bilal kalau hatinya kotor, tetap kotor. Walaupun kerjanya Bilal. Apa kerjanya Bilal? Melaungkan azan, mengajak orang solat. Tapi kalau hati kotor, kotor juga. Duduk dalam bilik Bilal, kunci bilik Bilal keletap. Duduk ejahmat. Tes. Duduk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia duduk dalam bilik. Mesti dia orang kata macam kat Mekah. Habislah pahala Bilal cerah masa depan. Duk syok seorang-seorang. Imam suara sedap. Staf. Saw sufufakum. Lurus dapatkan saf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalam hati itu imam. Baru dia orang tahu aku siapa. Cerah pahala imam tuan-tuan. Sebab apa? Perasaan hati tu. Kita kalau boleh, kita buat orang bahagia, orang suka. Jangan kita buat benda yang orang benci. Sebab itu bila Nabi sampai Madinah, Nabi cerita pasal apa? Nabi tak suruh orang Madinah semayang tu. Betul tak? Tak suruh. Kata Abdullah bin Salam, bila Nabi sampai Madinah, hadis pertama Nabi sampai Madinah, yang pertama Nabi kata, ayuhan nas, afshu salam. Sebarkan salam. Nabi suruh sebarkan salam. Orang tengok Nabi pun orang tengok. Ingat nak cerita pasal apa? Rupanya Nabi suruh kita ni bergembira sesama manusia. Kita sebarkan salam. Yang kedua Nabi kata, wa at'imut ta'am. Beri makan pada orang. Yang ketiga Nabi kata, wasilul arham. Hubungkan silaturrahim. Yang keempat Nabi kata, wasallu wan nasu niyam. Salat ketika orang sedang tidur, kamu bangun sembahyang. Maka kamu buat empat-empat benda, Nabi berikan gembira kepada orang tersebut. Nabi kata, siapa buat empat-empat ni, tadkhulu al-jannata bisalam, dia akan masuk syurga dalam keadaan paling selamat dan paling mudah. Nabi kata, bagi salam boleh menyebabkan kita masuk syurga. Kita ibu kadang-kadang jiran 7-8 tahun tak pernah bertegak. Bukan bergaduh pasal apa, anak dia parking kat rumah kita. Duk bergaduh, duk korek lubang sedalam-dalam mungkin. Laki dia balik sembahyang, laki dia termasuk dalam lubang, meninggal lubang tu tuan, kambuh balik. Bergaduh 7-8 tahun tak berteguh. Jom kita hubungkan semula silaturahim. Mulut kita jahat, pernah mengata pada orang, pernah menghina satu orang. Ada satu hadis di sana, ada satu hadis Nabi tengah duduk dengan sahabat, Nabi tanya sahabat, atadruna mal muflis? Hei sahabat, kamu tahu tak siapa orang muflis? Kata sahabat Nabi, al-muflisu malam dirham wala mata' ya Rasulullah. Orang muflis dia tak ada duit ya Rasulullah, dia tak ada harta. Kata Nabi SAW, innal muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisalah wa siyam wa zakah. Kata Nabi, orang muflis nanti di hari kiamat datang daripada kalangan umatku, dia bawa pahala sembahyang, pahala zakat, pahala puasa. Dalam masa yang sama, dia bawa dosa mengumpat satu orang, fitnah satu orang, mengata satu orang, pukul satu orang, membunuh satu orang. Semua amal kebaikannya, kata Nabi, diberikan kepada orang tersebut sampai habis. Dah habis amalan dia, dosa kawan ni pula Allah Ta'ala ambil, letak dekat belakang dia. Thumma turiha finnar, kata Rasulullah. Kemudian dia ni dilemparkan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyadzu billah. Ni orang yang rajin mengata kat orang. Rajin fitnah satu orang. Betul tak? Imam naik motor, dia tengok belakang imam tu ada anak dara. Imam tu bawa anak dara duduk tepi bendang. Dia ambil gambar. Masuk dalam grup kampung. Jangan main-main tuan-tuan. Grup kampung. Dia saja duk bakar lain kat dalam tu. Dia hantar gambar, dia kena, hang kenal tak? Oh, kacau. Bukan kawan ni dia zoom. Bukan imam ke? Imam lah.
Siapa duduk bawah? Tak tahulah aku duduk nampak duduk tepi bendang. Tak tahulah mereka duduk gembira, duduk semacam lain macam ni. Di bendang mana hang jumpa ni? Dia ceruk kampung, dia pun pandai duduk pergi jalan di ujung tu. Dah orang pun fitnah imam bawa anak dara. Dia tak tabayun. Tabayun rupanya tuan-tuan, anak tu imam ada duduk di Kuala Lumpur, start PKP tak dan balik lah, baru balik. Abah boleh tak bawa tengok bendang? Tak apalah, naik belakang, jom kita ronda bendang. Oh kacau tuan-tuan. Anak tu imam rupanya. Ni fitnah yang bahaya. Ni benda ni tuan-tuan. Betul tak? Fitnah paling senang dapat daripada handphone kita. Orang nak berniaga, dia pun nak berniaga. Berniaga pula guna TikTok, tak salah. Tak salah. Guna Facebook salah, tak salah tuan-tuan. Tapi yang perlu mendedah-dedahkan aurat ni pasal apa? Nak berniaga chicken chop. Habis pakai wajib kena seksi ke tuan-tuan? Ni dia kata zaman fitnah ni. Kita pula duk tengok TikTok tu, duk dia makan chicken chop. Kita duk tengok macam sedap chicken chop ni. Kita duk zoom. Betul tak? Bini pun lalu-lalu scroll cepat-cepat. Astaghfirullahalazim, apa ni? Bini pun lintas-lintas pergi dapur, dia cari balik mana hak tadi tu. Ni pun jahat juga tuan-tuan. Ni panggil zaman fitnah ni. Pi Ramli buat lama dah geng Pak Ma'on tu. Pak Ma'on duk baca buku sejarah. Betul tak? Lala bini suruh beli susu 1 tin, dia beli 10 tin tuan-tuan. Balik-balik nak sambung buku sejarah, terkejut kawan tu. Gambar beruk. Ramli buat lama dah. Betul tak? Ada satu watak orang tua duduk tepi sungai, tepi laut tu. Pakai spek hitam, baju batik. Pakai seluar pendek, pakai tongkat. Duk lepak dengan Cikgu Murni. Nak menunjukkan, dah tua-tua pun gatal. Tapi Ramli nak tunjuk tang tu. Kan duk dating diorang. Jemputlah Tuan Haji, kuih ini saya yang bikin. Saya belum lapar. Cara nak pancing tu. Kalau urat ini bertemu dengan urat ini, maknanya Cikgu Murni perlu bernikah dengan orang kaya. Allah tuan-tuan, cara nak masuk lain tu kena tu. Pi Ramli buat lama dah. Kan? Lama dah tuan-tuan. Ingat cerita Ali Baba Bujang Lapuk. 40 orang penyamun. Betul tak? Dia ada seorang ketua penyamun. Pi Ramli tu. Yang saja tu Ibrahim Pindik. Mereka buat curi ni tuan-tuan. Lepas tu apa? Ada satu malam mereka berehat. Perasan tak? Mereka berehat pasal apa? Dia off day. Malam tu mereka pergi pesta. Hak ni jadi peguam, hak ni jadi polis, hak ni nak menunjukkan hak tu. Tuan-tuan. Pi Ramli dia pandai. Dia pandai tuan-tuan. Dia panggil Tok Wali filem. Dia bukan wali Allah tak. Dia Tok Wali filem. Jangan tu panggil wali Allah pula. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Mana kita nak buat orang gembira. Kita jadi orang yang gembira bila melihat kita. Dan gembira seronok bila bersahabat dengan kita. Itu yang terbaik. Ada orang kadang-kadang kita duduk tengah sembang. Dia pun main. Kita duduk jenis mengata. Dia main pula dah. Hang jangan cerita pasal tadi hang duduk diam-diam. Ada orang jenis tak suka. Pasal apa? Perangai dia pun buat orang meluat. Ada juga. Ada orang kata cerita sini habis sini bohong. Ni pun jadi bohong tuan-tuan. Ni aku cerita kat hang ni bukan pasal apalah. Tak apalah habaq sini kita habis kat sini lah. Dia jumpa orang lain pun dia kata benda sama. Cakap sini habis sini. Lah semua dia cakap tuan-tuan. Ada orang jenis macam tu. Ni kita tak mau ni. Tuan-tuan, kita jadi orang yang boleh menggembirakan hati orang. Dalam keadaan kita ibadah 24 jam. Dalam keadaan kita sembahyang. Terlupa kita tengok jiran sebelah tak makan. Allah. Perasan tak? Kita bawa anak kita pi ronda merata. Pi Cameron lah. Pi makan lah. Makan ni. Jiran sebelah tuan-tuan. Minta sedekah dekat pasar malam pun kita tak tahu. Pasal apa? Kurangnya kita menyantuni jiran kita. Sebab itu Nabi, sunnah Nabi kalau masak, Nabi suka lebihkan kuah dia. Maknanya Nabi akan beri kepada jiran sebelah.
Sama-sama kita jadi orang yang menggembirakan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Hadis ni penting untuk kita sama-sama menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah dan paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pukul 9 dah. Dah pukul 9 dah. Saya ingat cukuplah sekadar itu saja tazkirah kita pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan ada manfaat kita bersama, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan saya merakamkan ribuan terima kasih atas pihak Masjid Al-Badar mengundang dan memperlawa saya, memberikan keizinan untuk bersama-sama dengan tuan-tuan pada malam ni. Dan saya ucap terima kasih kepada Pak Yah duk nguruskan kita punya tauliah apa semua dia, dan alhamdulillah saya cakap malam ni tuan-tuan dapat pelepasan daripada Jabatan Agama. Tuan-tuan jangan risau, insya-Allah jangan tuan-tuan boleh tangkap saya pula malam ni. Ada pelepasan daripada Jabatan Agama. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Agama Islam Negeri Kedah khususnya atas keizinan untuk kita berkongsi pada malam ni dan memenuhi ruang antara solat untuk sama-sama kita sampaikan walaupun sepotong ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah esok saya nak bergerak ke negeri Melaka. Jadi kalau ada rezeki kita jumpa di lain masa dan ketika. Jadi Nabi kata doa orang musafir itu mustajab. Mudah-mudahanlah saya doakan tuan-tuan yang hadir pada malam ini diluaskan seluas-luasnya rezeki daripada Allah. Saya doakan tuan-tuan dipanjangkan umur, diberikan umur yang barakah. Saya doakan tuan-tuan dijadikan hamba Allah terbaik dunia akhirat. Dan jika ada dalam kalangan kita yang sedang sakit, ya, ahli keluarga yang sedang sakit, ya Allah, sembuhkanlah sakit kami semua, ya Allah. Ringankanlah kesakitan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuanku, jika ada dalam kalangan kami pada malam ni hati yang gundah gulana, yang tak tenang, yang tak tenteram, dibelenggu dengan segala hutang masalah, ya Allah, ya Tuanku, langsaikanlah hutang mereka semua, kami semua, ya Allah. Berikan kami sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan dalam diri dan keluarga kami, dan tunjukkanlah jalan-jalan penyelesaian yang paling terbaik untuk kami menyelesaikan masalah dalam liku-liku kehidupan kami. Ya Allah, Tuanku, jadikan suami kami yang saleh, isteri kami isteri yang solehah, zuriat keturunan semua, zuriat keturunan kami yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan. Doakan saya juga, isteri saya, anak-anak saya, mak ayah saya semua sekali, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.